Kita ni hidup atas dunia ni 99 rahmat Allah, Allah tahan. Satu je rahmat Allah yang Allah lepas kejadian dalam kehidupan kita pada saat ini. Masa yang kita berada sekarang ni baru satu je yang kita dapat dalam pada diri kita je. Ada pun 99 lagi Allah tahan. Yang masuk dalam neraka ni memang jahat sungguh. Bila berada di padang mahsyar, kita nampak rahmat Allah. Yang mendustai kebenaran. Yang macam mana? Allazi kadzdzaba wa tawalla. Yang hidup di atas dunia ini, kadzdzaba, dia dusta pada ayat-ayat Allah, wa tawalla, dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mati saja seorang Islam ni, sepatutnya dia masuk neraka. Tapi ada Yahudi yang lain ganti tempat dia. Ada Kristian yang lain ganti tempat dia. Yang akhirnya dia boleh masuk syurga. Yang ni mengganti tempat dia dalam neraka dan mereka masuk dalam neraka. Itu cara Allah Subhanahu wa taala nak jadikan pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang sekali lagi kita diberi oleh Allah untuk kita berbicara tentang mahsyar ataupun suasana keadaan manusia berada di padang mahsyar Allah. Satu suasana yang kita boleh bayangkan bagaimana kelam kabutnya suasana itu. Kalau kita berada di saat yang demikian, kita berharap agar Allah memilih kita supaya apabila kita sampai di padang mahsyar nanti, kita terus untuk berada, terus masuk dalam syurga tanpa dihisap dan diazab oleh Allah. Kita tidak menjadi lama dan kita tidak akan menjadi panjang masa kita berada di tempat yang demikian. Kerana apa dia? Kerana kita diminta supaya kita cepat di padang mahsyar nanti. Kerana kita tahu bahawa mahsyar ini tak kena gaya dia menjadi satu tempat ruangan azab. Kita pun tahu kan, bila disebut dengan istilah menunggu ataupun menanti itu satu azab pada di kalangan kita. Bila kita menunggu, kan orang-orang kita sebut penantian itu satu penyiksaan. Demikianlah kita menunggu untuk di padang mahsyar. Menunggu apa dia? Menunggu untuk nak masuk dalam syurga Allah, ataupun menunggu untuk dapat pengadilan Allah. Itu pun satu azab di padang mahsyar Allah kalau sekiranya kita tak jaga dan kita tak ambil berat terhadap suasana yang berlaku pada kita saat demikian. Islam diajar dalam hidup kita ni, kita diminta sangat supaya buat persiapan, buat persediaan untuk kitanya berada di padang mahsyar Allah. Selain daripada kita bersiap untuk nak berada di alam barzakh, di atas dunia ini, kita kena bersiap juga untuk menyiapkan diri kita berada di padang mahsyar Allah. Supaya kita taklah dalam keadaan yang kita ni berada dalam keadaan yang kelam kabut pada diri kita. Berada dalam keadaan yang kitanya haru biru pada diri kita. Tidak. Tetapi kita mesti berada dalam keadaan yang sampai di padang mahsyar Allah nanti dalam keadaan yang tenang. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran Karim, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang di padang mahsyar Allah dalam keadaan penuh ketenangan dia bila dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak suruh tenang bila kita sampai di padang mahsyar itu? Dengan satu cara yang diajar sangat dalam hidup kita ialah kitanya mula mengharapkan rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat nanti. Ni satu suasana yang kita ni akan tenang. Bila sampai di akhirat nanti, kita dapat rahmat Allah. Sebagaimana di dunia kita dapat rahmat Allah, maka di padang mahsyar pun kita dapat juga rahmat Allah. Yang ni yang disebut dalam dalam Al-Quran Karim yang diajar supaya kita di atas dunia ni dapat yang disebut dengan dapatnya rahmat Allah itu berterusan sampailah kitanya
dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat ni apa dia? Kasih sayang. Kerana orang yang nak masuk dalam syurga ni, kita tak masuk dengan pahala yang disebut dengan banyaknya pahala kita. Tapi yang kita dapat masuk dalam syurga ni berdasar pada apa dia? Berdasar pada rahmat Allah. Bila Allah merahmati kita dan Allah menyayangi kita, maka di waktu tersebut kita akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah kepada kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Malam ni, pada saat ini insya-Allah kita akan berbicara tentang rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat. Kerana Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, innallaha khalaqal rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahmah فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم بيأس من الجنة ولم يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, sesungguhnya Allah telah menciptakan rahmat dia pada hari menciptakannya, di mana Allah jadikan kejadian di atas muka bumi ini sebanyak lebih kurang 100 rahmat. Rasulullah sebut demikian. Bila Allah ciptakan kejadian-kejadian di atas muka bumi ini, Allah jadikan rahmat Allah. Pada hari kejadian yang disebut dengan kejadian alam ini sebanyak 100 rahmat Allah. 100 rahmat Allah. Fa'amsaka indahu 99 rahmah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia tahan 99 rahmat. Rahmat Allah ni Allah tahan di sisi dia 99 rahmat Allah. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Manakala yang kita dapat dalam hidup kita sekarang ni hanya satu saja rahmat Allah yang Allah bagi pada umat manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Kita makan, kita minum, kita berjalan, kita tidur, kita buat apa saja, kita dapat daripada satu tu je. 99 lagi ni, falau ya'lamul kafir bikulli alladhi indallahi minar rahmah. Kalaulah orang kafir tahu semua rahmat yang ada di sisi Allah, nescaya dia tak akan putus asa untuk masuk dalam syurga Allah. Itu kita kena ingat ya. Dalam hidup kita ni, setiap kali mana kita dalam keadaan yang sebegini, kita kena faham bahawa kita ni hidup atas dunia ni 99 rahmat Allah tahan. Satu je rahmat Allah yang Allah lepas kejadian dalam kehidupan kita pada saat ini. Masa yang kita berada sekarang ni, baru satu je yang kita dapat pada diri kita je. Ada pun 99 lagi Allah tahan. Kalaulah orang kafir tahu bikulli alladhi indallahi minar rahmah lam yai'as minal jannah. Nescaya orang kafir ni dia tidak akan berputus asa dengan rahmat Allah. Tapi walau ya'lamul mu'min bikulli alladhi indallahi minal azab lam ya'man minan nar. Dan andai kata orang mukmin tahu segala jenis azab yang disediakan di sisi Allah, nescaya dia tak akan terasa selamat daripada ancaman api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allah jadikan demikian. Kalaulah orang Islam ni dia tahu tentang mengenai azab Allah, macam mana azab sengsara Allah, nescaya mereka dia tak pernah rasa tenteram hidup ini dengan yang disebut dengan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran bagaimana rahmat yang Allah sediakan. Kita ni hidup ni, kasih sayang sesama kita ni daripada 1% je baru yang Allah bagi. Ada 99% lagi Allah tahan. Bila Allah nak guna rahmat Allah ni? Waktu mana di padang mahsyar nanti. Itu cara demikian. Lalu waktu mana kita berada di atas dunia ini, kita diajar supaya apa dia? Berharap dengan rahmat Allah. Mengharapkan Allah kurniakan rahmat yang banyak dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Itu cara dalam hidup kita dah. Di atas dunia pun kita harap kasih sayang Allah tu besar dalam hidup kita. Kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala meredai dengan setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, sehingga kan kasih sayang Allah itu mengentasi daripada yang disebut dengan kemarahan Allah. 1% je Allah guna.
Kita bayangkan, orang kita ni tak semayang, orang kita ni tak tutup aurat. Tapi Allah bagi. Tu baru 1% baru. Bayangkan di akhirat nanti, kalau kita tak dapat juga rahmat Allah, sehingga kan terhumban ke dalam api neraka Allah, memang jahat betul lah kamu. Kerana 99% lagi rahmat Allah ni diguna di padang mahsyar Allah. Manakala 1% ni digunakan di atas dunia. Atas dunia ni pun, kita dalam keadaan kita tak semayang, dalam keadaan orang kita tak tutup aurat, dalam keadaan orang kita minum arak, buat benda yang dilarang oleh Allah, turun lagi rahmat Allah untuk mereka semua. Ini cara dalam keadaan yang diajar dalam kehidupan kita. Demikian juga bagaimana kita di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Di padang mahsyar Allah, kalau 1% di dunia ini pun kita dah dapat dah rahmat Allah, rasa dah rahmat Allah dalam hidup kita. Berapa ramai dah orang dapat rahmat Allah dalam hidup ni. Saya sebut banyak kali dah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalaulah tidak kelebihan yang Allah bagi ke atas kamu dan rahmat Allah kepada diri kamu. Banyaklah Allah sebut walaula fadlullah. Kalaulah tidak kerana kelebihan yang Allah bagi, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah pada kamu. Banyak kali ayat Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Kamu hidup ni pun dengan rahmat Allah. Itu cara demikian dalam hidup kita. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khalaqallahu azza wa jalla yauma khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmatin. Allah menciptakan sewaktu mana Allah jadikan langit bumi ini, Allah jadikan 100 rahmat Allah. Faja'ala fil ardi minha rahmatan fabiha ta'tiful walidatun ala walidiha. Rasulullah kata, lalu Allah jadikan di atas muka bumi sepanjang kamu hidup di atas dunia ini satu rahmat. Satu rahmat yang Allah bagi. Dengan rahmat yang ada itulah yang menyebabkan lemah lembutnya seorang ibu dan ayah kepada anak-anaknya. Itu tengok rahmat Allah. Seorang ibu, seorang ayah, dalam keadaan anak dia menangis, meraung, dalam keadaan anak dia dalam keadaan dia nak marah macam mana pun, rahmat Allah tu melimpah dalam jiwa seorang ibu dan ayah. Peluk anak dia, bau busuk macam mana pun anak dia, diciumnya anak tersebut. Itu rahmat Allah tu yang ada dalam tu badan seorang. Allah anugerahkan rahmat Allah tu baru 1% saja Allah bagi. Tapi dengan rahmat 1% tu kamu boleh tengok bagaimana kasih sayang seorang ibu, seorang ayah terhadap anak yang dicampakkan dalam jiwa dia. Wal bahaim ba'duha ala ba'd. Demikian juga binatang-binatang. Ayam, waktu mana kita buat khianat pada anak dia yang kecil tu, dia marah pada kita, dia kejar kita. Benar apa yang berlaku dalam binatang tersebut? Rahmat Allah. Allah kurniakan. Macam mana pun yang disebut dengan harimau. Kadang-kadang kita tengok harimau tu betapa garang dia. Tiba-tiba dia berjumpa dengan anak kambing. Anak kambing tu mengembek, kemudian datang nak menyusu dengan dia. Dia garang macam mana pun, akhirnya anak kambing tu jadi anak dia. Dia bagi susu, kemudian anak kambing tu ikut dia sampai besar. Ganda dalam keadaan dia tak terkam pada kambing tu. Dia tak marah pada kambing. Benar apa berlaku? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Allah jadikan demikian. Allah anugerahkan pada binatang rahmat. Pada manusia ada rahmat. Seorang ibu, macam mana pun dia penat, bila anak dia menangis, teresak-esak anak dia ni, rasa kelaparan, disuakan yang disebut dengan dada dia untuk diberi minum susu yang di dada dia. Macam mana pun dia sakit, nak bagi lagi pada anak dia ni merasai susu dia ni. Ni benar apa ni berlaku? Rahmat. Suami balik, dia tengok isteri dia penat, lalu dia cium di atas dahi suami dia, di atas dahi isteri dia. Bila dia cium di atas dahi isteri dia tersebut, isteri dia ni pun rasa tenang, dia tidur. Misal contoh demikian. Ni benar apa berlaku ni? Rahmat Allah dalam hidup. Wat-tayr, demikian burung-burung berterbangan cari. Burung ni mana ada akaun simpanan pun, peti ais pun tak ada burung. Pagi terekam keluar daripada sarang burung, cari makanan. Bawa balik pada anak yang sekecil itu, tenganga-nganga mulut.
lalu dimasukkan dalam mulut anak dia. Dalam keadaan demikian, benda apa berlaku ni? Rahmat Allah yang diturunkan. Wa akhara tis'atan wa tis'ina ila yaumil qiyamah. Manakala 99 lagi, rahmat Allah ni Allah simpan untuk hari kiamat. Allahu Akbar. Tu dipanggil mengharapkan rahmat Allah. Di dunia ni Allah timbulkan rasa sayang. Allah timbulkan rasa pada diri kita ni, kasih sayang Allah baru 1% baru Allah bagi. Kita pun jadi rasa kesian tengok frontliner, kesian tengok para doktor dan juga para nurse yang bertungkus lumus untuk nak tolong orang, nak menyelamatkan nyawa orang. Semua ni apa benda ni? Rahmat yang Allah jadikan dalam jiwa seseorang. Kita tengok doktor-doktor, nurse, bila bunyi saja ting bunyi, legupan jantung manusia tu jadi sama. Terduduk nurse, terduduk dengan doktor-doktor, menangis teresa-esa. Kenapa jadi demikian? Rahmat Allah yang mula turun dalam kehidupan seseorang. Mula dia jadi demikian. Kadang-kadang kita tengok ibu kita makan seorang-seorang. Tengok ibu kita telefon pada kita, dia buat dengan apa dia? Dia buat video call pada anak-anak cucu dia. Tengok ni ibu makan seorang-seorang kat rumah ni. Yang anak dekat dengan bandar tak boleh balik ni, menitik air mata. Tak menitik air mata. Maaf kami ibu, maaf kami minta maaf. Semua ni sebut demikian. Ibu dia tak. Ibu dia sebut bukan nak suruh kamu minta maaf dengan ibu, tapi ibu nak suruh ibu sedang makan. Tapi anak ni dia terasa jiwa dia tu. Benda apa benda yang berlaku demikian? Ni dipanggil rahmat Allah. Rahmat Allah yang mencurah-curah turun. Dan rahmat ni dia panggil baru 1% baru Allah guna untuk dunia. Dalam 1% tu pun kita saling berkasih sayang sesama kita. Bayangkan bila rahmat Allah ni turun dalam kehidupan kita ni, dan di akhirat nanti, bila sampai di akhirat, Allah jadikan semua 99% lagi digunakan di padang mahsyar. Fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha Allah bihadhihi rahmah. Apabila sampai saja pada hari kiamat nanti, Allah sempurnakan untuk mencukupkan 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itulah kita boleh bayang orang yang timbunan dosa, bangun di padang mahsyar timbunan dosa, berjalan dalam keadaan muram wajah dia, mengharapkan supaya Allah kurniakan rahmat pada diri dia tersebut. Tiba-tiba sampai di padang mahsyar, waktu mana sampai menghadap depan Allah, Allah hapuskan segala dosa-dosa dia. Bila Allah hapus dosa dia tu, wajah kegembiraan dia tersebut tak boleh nak dicerita. Macam mana sukanya dia saat itu melihat bagaimana rahmat Allah yang dia dapat. Sepatutnya dia masuk dalam neraka, tiba-tiba dia dibuka jalan luas untuk dimasukkan ke dalam syurga. Tanya, mesti ada amalan tertentu, mesti ada perbuatan tertentu yang menyebabkan dia dapat rahmat Allah. Macam mana tu nak dapat demikian? Ini dalam perbincangan kita lah. Untuk kita dapat rahmat Allah di padang mahsyar, waktu mana kita di dunia ni lagi, kita ni kena buat amalan-amalan tertentu untuk menarik rahmat Allah di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah sendirian sesuai syarat Al-Bukhari dan juga Muslim. Selain itu ada diriwayatkan pula melalui berbagai jalur sanad daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Allah menulis catatan pada waktu menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya rahmat aku mengalahkan kemurkaan aku. Allah sebut demikian. Dalam satu catatan Allah Subhanahu wa taala sebut, rahmat aku mengatasi kemarahan aku. Aku marah daripada mahsyar, tapi rahmat aku ni jauh lebih besar daripada kemarahan aku. Maknanya Allah nak masukkan orang dalam syurga itu lebih ramai dibandingkan dengan orang dimasukkan ke dalam neraka untuk diadili di padang mahsyar Allah. Firman Allah, kataba rabbukum, Tuhan kamu telah menetapkan kasih sayang dia ke atas dirinya. Allah jadikan demikian. Nak suruh kita ni dalam keadaan yang kita jadi pada diri kita ni dalam keadaan yang lebih baik daripada suasana yang sebelum daripada ini. Firman Allah Ta'ala lagi, wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna
wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Dan rahmat aku meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku semua dapat. Allah Subhanahu wa taala sebut, semua dapat rahmat Allah. Rahmat ni apa dia? Kasih sayang Allah. Semua meliputi segala sesuatu. Hatta cacing dalam batu, rahmat Allah. Hatta burung yang berterbangan, rahmat Allah. Rahmat Allah yang Allah bagi ni meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan sudah aku tetapkan rahmat aku ni untuk orang-orang yang bertakwa pada Allah. Wa yu'tuna zakah, dan orang yang menunaikan zakat. Mana-mana orang yang hidup dia bertakwa pada Allah dan dia menunaikan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami, tiga golongan ini sudah pasti aku akan bagi rahmat aku untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala sebut, yang pertama fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Yang pertama orang hidup yang bertakwa pada Allah pasti dapat rahmat Allah. Yang kedua wa yu'tuna zakah, dia menunaikan zakat. Maknanya apa dia? Dia rasa dalam harta benda dia ni ada bahagian untuk orang yang susah, bahagian untuk asnaf lapan tersebut. Orang ni wajib aku bagi rahmat aku. Dia tak jadi tak tamak. Bahasa yang mudahnya, orang yang hidup dalam keadaan yang dia jaga sungguh diri dia, tak ada perasaan nak menjadi ketamakan dalam jiwa dia. Dia sentiasa nampak hubungan dia dengan Allah itu keutamaan. Macam mana nak suruh jaga hubungan dengan Allah? Dia keluarkan zakat. Dia keluarkan zakat. Nak suruh Allah turunkan rahmat ni. Yakinlah orang yang keluarkan zakat, dia akan dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Walladzina hum biayatina yu'minun. Dan yang ketiga, orang yang meyakini dalam hidup dia dengan kepada Allah tu, segala ayat-ayat Allah dia yakin sungguh dalam hidup dia. Covid yang berlaku ni merupakan ayat Allah. Kemudian segala apa yang berlaku dalam hidup kita, semuanya ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ni dia yakin sungguh bi ayatina yu'minun, dengan segala benda yang berlaku dalam hidup dia. Berlaku tsunami, ayat Allah. Berlaku terbitnya matahari, gerhana bulan, berlaku yang disebut dengan hujan lebat, banjir, berlakunya yang disebut dengan kebakaran. Apa saja yang berlaku ni bi ayatina. Semua ayat-ayat Allah yang Allah tunjukkan pada mereka, yu'minun, mereka tetap meyakini. Ya, ini ayat Allah dalam kehidupan ini. Riwayat lain daripada Abu Hurairah mengenai rahmat Allah Ta'ala di akhirat. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, yaridu alayya yaumal qiyamah ruhtan min ashabi fayujalla'una anil hawdi fa aqulu ya rabbi ashabi fayaqulu innaka la ilma laka bima ahdathu ba'dak innahum murtaddu ala adbarihumul qahqara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yaridu alayya yaumal qiyamah, akan datang padaku serombongan daripada sahabat-sahabatku pada hari kiamat, lalu mereka dihalau daripada perigianku. Rasulullah sebut demikian. Oleh kerana itu aku berkata pada Allah, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabat aku. Kenapa kamu halau? Kenapa dibiarkan mereka dihalau ya Allah, sedangkan mereka sahabat aku? Maka Allah Ta'ala menjawab, sesungguhnya kamu tidak tahu bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan sepeninggalan kamu. Sesungguhnya mereka berbalik ke belakang, iaitu mereka murtad setelah mana kamu tiada. Setelah mana kamu tiada, mereka jadi murtad. Ini disebut demikian. Rahmat Allah Ta'ala di akhirat. Menurut riwayat Asma binti Abu Bakar disebut, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan berada di perigi sehingga aku boleh melihat siapa saja yang datang padaku daripada kamu sekalian. Rasulullah sebut, kamu di akhirat nanti kamu akan nampak orang mula datang. Aku nampak seorang-seorang yang datang nak minum di telaga Kausar aku, dan akan ada beberapa orang yang ditangkap lalu dijauhkan daripadaku. Ada yang datang tu, mereka nak minum tu kena tangkap, kemudian dihalau pergi jauh daripada telaga aku. Oleh kerana itu aku bertanya, ya Tuhanku,
mereka daripada golonganku juga, mereka daripada umat aku juga. Maka dikatakan kepadanya, tidakkah kamu merasakan apa yang telah mereka lakukan sepeninggalan kamu, wahai Muhammad? Lalu dalam keadaan yang disebutnya, gambaran yang berlaku tersebut, ditanya terus, tidakkah mereka, kamu tahu ke lepas pada kamu mati itu mereka buat apa dia, wahai Muhammad, lepas pada kamu meninggal? Demi Allah, mereka selalu kembali pada agama yang asal, iaitu mereka murtad, mereka keluar daripada Islam. Oleh kerana adanya hadis ini, maka Ibnu Abi Malikah radhiyallahu anhu sentiasa berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada kamu, ya Allah, lindungilah aku, ya Allah, daripada suasana yang disebut membuat perkara-perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghalang daripada dapat rahmat yang daripada mahsyar Allah untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara amalan lah. Kenapa tak dapat rahmat Allah? Ataunya dapat rahmat Allah kerana salah satunya buat benda yang bid'ah, yang tidak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Tiba-tiba kamu buat benda tersebut, kamu reka-reka, pandai-pandai kamu reka benda yang demikian, yang menyebabkan kamu tak dapat yang disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kamu tak dapat minum di telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian ada pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di baginda bersabda, sesungguhnya seorang ibu tidak akan melemparkan anaknya ke dalam api. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merebahkan tubuhnya sambil menangis. Bila Rasulullah sebut saja begitu, Rasulullah rebah badan Rasulullah sambil menangis, esak-esak Rasulullah. Sesudah itu baginda mengangkat kepalanya, diarahkan pada kami seraya bersabda. Rasulullah sebut terus, sesungguhnya Allah tidak akan menyeksa hamba-hamba. Nak sebutnya rahmat Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyeksa hamba-hamba kecuali memang hamba tersebut derhaka dan menjadi penjahat di atas dunia, yang lawan Allah, iaitu orang yang selalu membangkang kepada Allah Ta'ala dan tidak mahu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang dia orang Islam tapi lawan Allah. Lawan tu terang-terangan, dalam keadaan yang terang-terang. Kita boleh bayang, dia orang Islam tapi lawan Islam. Ni maknanya apa dia? Orang ni orang yang membangkang Allah di atas dunia. Tak tutup aurat, tak semayang. Kemudian dalam keadaan nak tunjuk dia lawan Allah. Geng-geng LGBT ni kan, geng-geng LGBT ni bukan main lagi, bersungguh-sungguh nak lawan Allah Subhanahu wa taala. Sanad hadis ni dhaif, dan di antara susunan kalimah ada yang harif, hanya diriwayatkan oleh seseorang saja, oleh seorang saja. Allah Taala berfirman, la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Dan tidak ada seorang masuk ke dalam neraka kecuali orang yang paling celaka. Yang masuk dalam neraka ni memang jahat sungguh. Bila berada di padang mahsyar, dia tak dapat rahmat Allah. Yang mendustai kebenaran. Yang macam mana? Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Yang hidup di atas dunia ini, kadzdzaba, dia dusta pada ayat-ayat Allah, wa tawalla, dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Amallah sekarang ni yang buat bekerja-kerja demikian. Anak dia buat alasan, tak boleh kita nak ikut Islam, tak boleh. Kalau kita ikut Islam, masyarakat kita ni masyarakat yang ni kan, masyarakat yang begini, masyarakat yang begini disebut. Yang menyebabkan di waktu ini masing-masing dalam keadaan yang beralasan dan beralasan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala saddaqa wala salla. Orang ni tak membenarkan apa yang dibawa oleh Al-Quran, yang dibawakan oleh Rasul, yang Rasul dan juga Al-Quran, wala salla, dan mereka jenis tak semayang atas dunia. Yang tak dapat rahmat Allah. Siapa dia lagi? Orang yang fala saddaqa, tak percaya dengan Al-Quran, tak percaya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar tak percaya dengan Al-Quran, tak percaya dengan hadis Rasulullah, wala salla, tak semayang. Yang jenis tak semayang. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Yang lebih bahaya lagi, mereka berpaling, mendustai, tapi mereka hidup dalam keadaan mendustai para rasul, mendustai Al-Quran, wa tawalla, dan juga berpaling daripada kebenaran yang datang daripada Rasul dan juga Al-Quran Karim itu. Ramai di kalangan kita demikian. Allah lebih mengasihi hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya.
Al-Bukhari meriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab. Dia berkata, ada serombongan tawanan datang pada Nabi SAW. Di antaranya ada seorang perempuan. Perempuan itu tiba-tiba memerah susu sambil berjalan. Apabila dia bertemu dengan seorang bayi di antara para tawanan, maka diambilnya lalu disusunya. Apabila Nabi SAW melihat perkara tersebut, Rasulullah pun bersabda, apakah menurut kamu berpandangan macam mana? Tengok perempuan, wanita seperti ini sanggup melemparkan anaknya ke dalam api. Orang yang macam ni ada tak sikap dia bila tengok bayi sebegitu, mak datang, dalam jiwa dia perasaan belas, ambil kemudian susu bayi tersebut. Orang macam ni dia sanggup tak dia lemparkan bayi tersebut, anak dia ke dalam api? Sahabat-sahabat jawab, tidak ya Rasulullah. Dia tidak sanggup melemparkannya ya Rasulullah. Tak mungkin dia sanggup jadi demikian ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Kamu tengok, sebegitu sekali dia sayang pada anak-anak. Dia sayang pada budak yang sekecil itu. Kamu boleh bayang bagaimana yang disebut dengan, kamu boleh bayang bagaimana Allah dengan hamba-hambanya jauh lebih menyayangi dibanding dengan wanita tersebut menyayangi anak-anak yang sekecil ini. Allahu Akbar. Dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan daripada Abu Bardah bin Abi Musa radhiyallahu anhu, daripada ayah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari kiamat telah datang, bila sampai saja masa kiamat, maka kepada setiap Muslim diserahkan seorang Yahudi ataupun Kristian. Seraya dikatakan, inilah penembusan kamu daripada neraka. Sepatutnya kamu masuk neraka, tapi dia yang kena masuk. Disebut demikian. Bila sampai di akhirat nanti, patutnya keyakinan kamu tu tak ada. Kamu kena masuk dalam neraka. Dialihkan pada orang ni. Orang ni yang masuk dalam neraka. Manakala kamu disebutnya diselamatkan daripada suasana neraka tersebut. Itu cara demikian. Dalam riwayat yang lain dinyatakan, la yamutu rajulun muslim illa adqalallahu makanahu ilan nar, Yahudiyan atau Nasraniyan. Tidak ada seorang Muslim pun yang meninggal dunia, melainkan Allah Ta'ala menggantikan tempatnya di neraka dengan seorang Yahudi ataupun seorang Kristian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut demikian. Bila mati saja seorang Islam ni, sepatutnya dia masuk neraka. Tapi ada Yahudi yang lain ganti tempat dia. Ada Kristian yang lain ganti tempat dia. Yang akhirnya dia boleh masuk syurga. Yang ni mengganti tempat dia dalam neraka dan mereka masuk dalam neraka. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan pada diri kita. Perawi berkata mendengar itu, Umar bin Abdul Aziz menyuruh Abu Bardah bersumpah di atas nama Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan dia sebanyak 3 kali, bahawa ayahnya benar-benar menceritakan hadis itu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bardah kata, Abu Bardah pun bersumpah di hadapan Umar bin Abdul Aziz. Dia sebut demikian. Maknanya keyakinan dia tu bertambah. Menurut riwayat Muslim juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin, akan didatangkan pada hari kiamat nanti orang muslim yang didatangkan pada hari kiamat dengan membawa dosa-dosa seperti gunung, bidunubi amsalil jibal. Ada orang yang datang dengan dosa bagaikan gunung tingginya, fayaghfiruhallahu lahum. Ini saya sebut, akhirnya bila datang dengan banyaknya dosa-dosa tadi, bila dia berjumpa dengan Allah, Allah ampun segala dosa-dosa dia. Rahmat Allah tadi terampun dosa dia. Wa yad'uha 'alal yahud wan nasara, dan segala dosa-dosa itu ditimpakan ke atas orang Yahudi dan orang Kristian yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka. Manakala orang mukmin ini, rahmat Allah tadi menjadikan dia kosong daripada dosa-dosa ini, yang Allah masukkan dia, nak masukkan dia ke mana? Masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. InsyaAllah kita akan cerita tentang mengenai orang-orang yang dimasukkan syurga tanpa dihisap oleh Allah pada perbincangan malam-malam yang akan datang nanti insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, besok anak-anak kami akan menerima keputusan peperiksaan SPM, ya Allah. Kami dengan rendah hati, ya Allah, mengharapkan agar kamu menetapkan keputusan yang terbaik pada anak-anak kami yang saleh ini, ya Allah. Ya Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu, ya Allah, kamu natijahkan ataupun kamu keluarkanlah keputusan yang terbaik dalam hidup mereka, ya Allah. Kamu lindungilah mereka, ya Allah, daripada unsur-unsur kegagalan, ya Allah. Kamu tunjukkanlah jalan yang terbaik pada anak-anak kami dalam mengatur perjalanan hidup mereka pada masa yang akan datang nanti, ya Allah. Bukalah ruang untuk mereka, ya Allah, menambahkan lagi ilmu dan mentaati perintah kamu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami yang mengaminkan doa kami pada malam ini, ya Allah, di antara anak-anak yang saleh, ya Allah, anak-anak yang berjaya dalam keputusan nanti, ya Allah. Menjadikanlah selapang-lapangnya hidup mereka, ya Allah. Kamu tunjukkanlah jalan yang saleh dalam kehidupan mereka, ya Allah, sehinggakan kejayaan itu datang dalam hidup mereka nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu, ya Allah, apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kamu sembuhkanlah kami, ya Allah, daripada COVID yang melanda umat ini, ya Allah. Kamu jadikanlah negara Malaysia ini, negara-negara jiran kami, Singapura, Brunei dan Indonesia itu, ya Allah, Thailand, serta mereka yang rapat dengan kami ini, ya Allah, di mana saja pun mereka, ya Allah, kamu sembuhkanlah penyakit COVID ini, ya Allah. Kamu jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Kami berjanji pada kamu, ya Allah, agar kamu kembalikan kami dalam ketaatan pada kamu ini, ya Allah. Untuk kesembuhan penyakit COVID ini, ya Allah, mengembalikan kami mentaati perintah kamu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kamu perkenankanlah doa setiap mereka yang menulis amin itu, ya Allah. Mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah, kamu jadikan doa-doa ini di antara doa-doa anak yang saleh, ya Allah. Kamu berkatilah kehidupan mereka itu, ya Allah. Kamu jadikanlah kehidupan kami dan mereka itu di antara kehidupan yang terbaik di dunia maupun di akhirat nanti, ya Allah. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghis, aghithna ya Rabb, aghithna ya Rabb, aghithna ya Rabb. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.